Hai, Assalamualaikum anak-anak murid Ustazah semua. Ustazah baru mengajar di sekolah ni. Okey, nama Ustazah Nur Umi Munirah. Anak-anak semua boleh panggil Ustazah Umi. Okey, Ustazah akan mengajar subjek adab kelas kamu dengan topik adab bergaul dengan jiran. Jom. Okey anak-anak, kita belajar apa tu maksud jiran. Okey, jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita 40 buah rumah dari setiap penjuru rumah. Maksudnya 40 buah rumah dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, sebelah depan, sebelah belakang dan sebagainya. Macam mana tu rumah sebelah atas dengan rumah sebelah bawah? Contohnya rumah apartmen ataupun rumah pangsapuri. Okey, sekarang Ustazah nak tanya anak-anak semua, siapa ada jiran dekat rumah dia? Ramai. Ustazah rasa semua orang ada jiran, betul tak? So, best tak sebenarnya ada jiran ni? Okey, tadi kita dah belajar apa tu maksud jiran. Okey, sekarang kita nak belajar adab bergaul dengan jiran. Okey, kenapa? Sebelum tu, kita kena belajar dulu kenapa kita kena bergaul dengan baik dengan jiran. Okey, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, Man kana yu'minu wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maksud dia apa anak-anak? Maksud dia sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan jirannya. Okey, maksudnya sesiapa yang beriman kepada Allah, maksudnya sesiapa yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan hari kiamat. Hari kiamat ni hari pengakhiran lah, hari yang hari pengakhiran kita di dunia ni. Waktu tu sangat huru-hara lah. Okey. Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan jirannya. Okey. Salah satu poin yang Rasulullah tekankan kat sini adalah memuliakan jiran. Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kita hendaklah memuliakan jiran dan jangan menyakiti jiran, tidak menghormati jiran dan sebagainya. Boleh faham ke tu anak-anak? Okey anak-anak. Okey, sekarang kita pergi kepada adab bergaul dengan jiran. Okey, dekat slide Ustazah ada 7 adab bergaul dengan jiran. Yang pertama adalah memberi salam dan bertegur sapa. Yang ni Ustazah rasa anak-anak selalu buat kan. Contohnya, pergi ke rumah jiran ataupun lalu di depan rumah jiran, anak-anak pun tegur dan memberi salam. Contohnya, hai makcik, Assalamualaikum, apa khabar hari ni? Macam tu. Okey, yang seterusnya adalah menutup keaiban jiran. Keaiban ni adalah sesuatu benda buruk tentang jiran. Okey, contohnya anak-anak nampak sesuatu yang buruk ataupun tahu sesuatu yang buruk tentang jiran dan anak-anak kena menutup keaiban tersebut. Maksudnya tidak menceritakan kepada orang lain, tidak menghebohkan kepada orang lain. Macam tu. Okey, yang seterusnya adalah mendoakan keselamatan jiran. Ustazah rasa lepas solat anak-anak mesti akan berdoa kan kepada kedua ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Tapi lepas belajar topik ni, Ustazah nak anak-anak semua selitkan sekali doa kepada jiran. Maksudnya lepas solat anak-anak doakan juga keselamatan jiran. Supaya selamat, supaya terhindar dari segala bahaya, supaya sentiasa sihat. Macam tu. Boleh ke? Okey. Yang seterusnya adalah memelihara pandangan ke rumah jiran. Maksudnya macam mana ni? Okey. Maksudnya adalah contoh anak-anak pergi ke rumah jiran sebelah kanan contoh. Lepas tu anak-anak kena waktu anak-anak pergi tu, anak-anak jangan terus menghadap ke pintu jiran. Maksudnya anak-anak duduk tepi sikit. Duduk tepi sikit
Sebab apa? Sebab kalau anak-anak terus menerjah pintu jiran ataupun terus berada di hadapan pintu jiran, risau kalau aurat jiran tu ternampak. Macam tu. So kalau anak-anak duduk di sebelah, di sisi ataupun di tempat yang agak terlindung daripada pintu jiran, jadi anak-anak kemungkinan tak nampak aurat jiran tersebut. Okey, itu salah satu contoh yang Ustazah boleh bagi. Okey, yang seterusnya adalah pelihara rahsia jiran dan mendahulukan ucapan. Maksudnya kalau anak-anak tahu rahsia ni adalah benda yang tak boleh bagi tahu semua orang. So kalau anak-anak dapat tahu rahsia jiran, anak-anak semua kena pelihara ataupun kena jaga. Sebab apa? Sebab rahsia ni adalah sesuatu yang tak boleh bagi tahu sewenang-wenangnya, sesuka hati kepada semua orang. Macam tu. Okey, yang keenam adalah ziarah jiran atau keluarganya ketika sakit. Ni selalu kan anak-anak dapat tengok mak-mak ataupun ayah-ayah kan pergi melawat jiran yang sakit, pergi melawat keluarga jiran yang sakit, contohnya di hospital, di rumah dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah salah satu adab bergaul dengan jiran. Okey, setakat ni anak-anak faham ke? Kalau faham, kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu mengucapkan takziah ketika mengucapkan tahniah ketika jiran mendapat kejayaan. Tahniah ni adalah ucapan untuk apabila seseorang mendapat kejayaan. Kalau takziah apabila ditimpa musibah. Contohnya musibah kematian, kesakitan dan sebagainya. Okey. Kalau untuk kejayaan, kecemerlangan, kebahagiaan, anak-anak boleh ucap tahniah kepada jiran. Okey. Ustazah harap anak-anak faham apa yang Ustazah ajarkan setakat ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada jiran muslim bersaudara. Maksudnya kita orang Muslim, anak-anak orang Muslim, jiran pun orang Muslim. Orang yang beragama Islam. Muslim ni adalah maksud dia orang yang beragama Islam. Okey, ada 3 hak. Yang pertama adalah hak sebagai Muslim. Hak sebagai Muslim ni macam mana? Contoh Ustazah boleh bagi, kalau anak-anak tengok keadaan di kampung kan. Di kampung, kalau anak-anak balik ke kampung nenek kan contohnya. Okey, dekat kampung, apabila berlakunya kematian, penduduk kampung akan menguruskan jenazah, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh hak sebagai Muslim. Boleh faham ke setakat tu? Kan? Seterusnya adalah hak sebagai jiran. Macam mana hak sebagai jiran ni? Hak sebagai jiran ni contohnya lah kan Ustazah bagi contoh anak-anak ada memelihara kucing ataupun ayam kan, ada memelihara binatang peliharaan. Okey, jadi apa yang anak-anak perlu buat adalah menjaga hak sebagai jiran. Contohnya anak-anak tidak boleh membiarkan kucing membuang najis merata-rata di rumah jiran, tidak boleh melepaskan kucing berkeliaran, menyelongkar makanan di rumah jiran dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh yang saya bagi, contoh hak sebagai jiran. Maksud dia adalah sama-sama kita menjaga kesejahteraan ataupun keharmonian hidup berjiran. Okey, seterusnya adalah hak sebagai kerabat atau saudara mara. Okey, contohnya adalah sebab setiap Muslim kan bersaudara kan. Jadi kita pun ada hak sebagai kerabat ataupun saudara mara. Contohnya apabila jiran sakit, apa yang anak-anak perlu buat?
Yang perlu buat adalah melawat jiran, bertanya khabar, kalau perlu bawa ke hospital dan sebagainya. Itu salah satu contoh lah. Sebenarnya banyak lagi. Kan? Okey, kalau anak-anak dah faham slide jiran Muslim bersaudara, mari kita pergi pula kepada jiran Muslim yang tidak ada hubungan persaudaraan. Macam mana ni? Tidak ada hubungan persaudaraan. Maksudnya adalah yang tidak ada kaitan darah sekalipun. Maksudnya tidak ada pertalian darah sekalipun. Maksudnya memang kita tak kenal jiran kita ni. Tiba-tiba kita pindah dekat satu kawasan tu, kawasan perumahan. Lepas tu baru kita kenal jiran kita. Macam tu. So, dekat situ baru kita kenal dia dan kita tak ada, dia bukan sepupu kita ke, bukan mak saudara kita ke, bukan siapa-siapa, tapi hanyalah saudara sesama Islam dan orang yang beragama Islam yang kita baru kenal, kan. Jadi ada dua hak. Yang pertama adalah hak sebagai jiran, yang kedua adalah hak sebagai saudara seagama. Okey. Kita pergi yang kepada yang pertama dulu, hak sebagai jiran. Hak sebagai jiran ni macam yang Ustazah bagi tahu tadi. Contoh dia tadi kan, tidak melepaskan kucing berkeliaran, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Maksudnya contohnya tidak membuka lagu kuat-kuat ketika jiran hendak tidur pada waktu malam. Contoh kan. Lagi-lagi yang duduk berdekatan, contohnya duduk di apartmen dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah hak sebagai saudara seagama. Saudara seagama ni adalah contohnya kita, walaupun kita tak kenal jiran sebelah kita ataupun kita baru kenal, tapi kita hendaklah berbuat baik kepada jiran kita. Sebab apa? Sebab dia pun saudara seagama dengan kita. Jadi kita kena bertanya khabar, kena prihatin dengan keadaan dia. Contohnya dia tak cukup, contohnya dia mengalami masalah kekurangan wang ke, jadi kita tolong mana yang mampu. Okey, seterusnya jiran bukan Islam. Jiran bukan Islam ni adik-adik ataupun anak-anak, siapa dekat rumah dia yang ada jiran bukan Islam. Contohnya orang India dan Cina lah selalunya kan. Jadi jiran bukan Islam ni pun kita ada adab yang kita perlu buat. Kenapa tu? Okey, sebabkan Islam kan agama yang mencerminkan keamanan, keselamatan kan, kebaikan. Okey. Hak dia adalah tetap mempunyai hak sebagai jiran. Okey, hak dia adalah sebagai jiran. Contohnya tadi menolong jiran yang kesusahan, membantu jiran jika jiran punya masalah. Contohnya kita bagi makanan dekat jiran sebelah walaupun jiran tu bukan orang Islam. Boleh faham ke anak-anak? Kalau anak-anak ada persoalan, boleh saja WhatsApp Ustazah. Okey, sekarang kita pergi kepada slide yang ketujuh, iaitu contoh tidak beradab ketika bergaul dengan jiran. Ini adalah benda yang anak-anak tak boleh buat ataupun cuba untuk tidak buat. Okey. Yang pertama adalah enggan memberi pertolongan. Enggan memberi pertolongan. Contohnya jiran dalam kesusahan. Contoh rumah jiran terbakar tetapi tidak mahu memberi pertolongan ataupun enggan memberi pertolongan. Tidak bolehlah kalau macam tu. Sebab apa? Sebab jiran tengah dalam kesusahan. Jadi kita kena tolong. Okey, yang kedua adalah membuka keaiban jiran. Tadi menutup kan? Sekarang ni membuka keaiban jiran. Ni adalah perkara yang tidak boleh dilakukan lah. Membuka keaiban jiran ni maksudnya pergi cerita perkara buruk tentang jiran. Contohnya, Ahmad tahu tak, jiran kita tu kan, dia tu pengotor sebenarnya. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita kena
menutup keaiban jiran. Okey, yang ketiga adalah bermasam muka. Bermasam muka ni macam mana anak-anak? Bermasam muka ni tarik muka ataupun tidak menunjukkan muka yang bahagia ataupun gembira. Contohnya, bila jiran lalu ataupun bila jiran datang ke rumah, kita menarik muka ataupun kita tidak senyum langsung kepada jiran. Tidak bolehlah macam tu. Sebab nanti jiran akan berasa hati ataupun jiran akan berkecil hati dengan sikap kita. Okay, seterusnya adalah buruk sangka. Buruk sangka ni adalah kita fikir yang bukan-bukan ataupun fikir yang buruk-buruk tentang jiran. Contohnya, kita rasa dia ni, kita nampak dia jiran datang ke rumah kita. Lepas tu kita fikir yang jiran ni datang ni sebab nak mencuri harta kita. Tak bolehlah macam tu. Sebab berburuk sangka ni adalah suatu perkara yang dilarang. Okay. Yang seterusnya adalah memandang rendah kepada jiran. Memandang rendah ni macam mana? Siapa tahu? Memandang rendah ni, maksud yang senang kita nak faham adalah kita menghina ataupun merendah-rendahkan jiran kita tu. Contoh Ustazah boleh bagi kan, contoh yang selalunya berlaku lah. Okay, contohnya adalah jiran kita tu seorang yang miskin, kemudian kita menghina dan mengejek dia. Kita kata, Adib, awak ni miskin lah. Miskin, awak tak bolehlah kawan dengan kita orang. Janganlah macam tu. Sebab kita tak boleh memandang rendah kepada sesiapa pun, termasuklah jiran kita, kan. Lepas tu yang seterusnya adalah berlaku sombong. Sombong ni lebih kurang je dengan memandang rendah tadi. Dia macam, dia rasa yang dia tu hebat, kuat, dan kan. Jadi dia pun sombong lah. Sombong kepada jiran dia, tak nak bertegur sapa, nak jiran yang miskin lagi daripada dia. Lepas tu dia tak nak bergaul dengan jiran, tak nak tanya khabar kepada jiran. Sebab apa? Sebab rasa sombong dalam diri. Okey. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni macam mana anak-anak? Menunjuk-nunjuk ni, menunjuk-nunjuk untuk rasa ni lah, untuk rasa dia hebat. Menunjuk-nunjuk ni sebenarnya lebih kurang juga dengan sombong, sebab dia rasa dia hebat dan berkuasa. Jadi dia menunjuk-nunjuk lah. Contohnya dia menunjuk kemewahan dia. Dia kata, contoh, Abu, tengoklah kereta saya besar tau. Kereta awak tu kecil je, dah lah kita buruk. Macam tu. So, tu adalah salah satu contoh menunjuk-nunjuk lah. Salah satunya menunjuk harta kemewahan. Tu sebenarnya semua tujuh-tujuh ni adalah perkara yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Okay, sekarang Ustazah nak tanya anak-anak semua. Anak-anak semua kan ada jiran kan? Okay. Pernah tak anak-anak semua beradab ataupun bergaul secara baik dengan jiran? Contohnya, memberi salam kepada jiran. Ada? Kalau anak-anak ada buat, Alhamdulillah. Anak-anak sudah pun melakukan salah satu adab pergaulan yang baik terhadap jiran. Dan Ustazah harap anak-anak tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik terhadap jiran. Contoh yang macam kita belajar tadi kan. Jadi, kita ada jiran, jadi kita hargai jiran kita dan menghormati jiran kita. Tak kisahlah dia orang bukan Islam ataupun orang Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada faedah beradab dengan jiran. Okey, faedah ni apa? Faedah ni adalah kelebihan beradab dengan jiran. Okey, apa yang kita dapat kalau kita beradab dengan jiran? Okey, yang pertama adalah disukai Allah dan Rasul. Disukai Allah dan Rasul.
Maksudnya Allah dan Rasul sayang dekat orang yang menghormati jiran. Allah dan Rasul suka dekat orang yang menghormati jiran. Anak-anak suka tak kalau Allah dan Rasul suka dekat kita balik? Mestilah suka kan? Jadi kita kenalah hormati jiran kita. Okay, seterusnya adalah mengeratkan silaturahim. Silaturahim ni adalah hubungan ataupun ikatan. Okey, mengeratkan. Dia kata mengeratkan silaturahim. Jadi bila kita hormat jiran kita, kita tidak mengejek dia, tidak menghina dia, layan jiran dengan baik, tolong jiran selalu kan. Benda tu akan menguatkan dan mengeratkan hubungan kita. Kita akan jadi lebih rapat dengan jiran kita kan. Okey, yang seterusnya adalah hidup tenang dan aman. Ni sebenarnya sangat penting bila kita hidup berjiran. Sebab kita bukan hidup di dalam gua seorang-seorang kan. Kita hidup ramai dengan jiran kita, dengan keluarga kita kan. Jadi kita nak hidup dalam keadaan tenang, aman, harmoni, sejahtera. Jadi kita jangan buat benda-benda buruk dekat orang. Kalau kita buat benda buruk-buruk dekat orang, orang akan buat balik dekat kita. Jadi hidup kita tak tenang lah kalau ada orang buat buruk dekat kita kan. Jadi kita kena buat baik dekat semua orang, termasuklah jiran kita. Okay, yang terakhir adalah masyarakat bersatu padu. Okay. Bila sebut tentang masyarakat, anak-anak mesti membayangkan satu kumpulan manusia yang ramai kan. Okay, maksud dia masyarakat yang bersatu padu ni contohnya di perumahan kita kan. Di rumah kita ada ramai jiran. Lepas tu kita saling berbuat baik kepada jiran. Kita buat baik kepada jiran, jiran kita berbuat baik kepada kita. Jadi semua manusia dekat situ, semua masyarakat dekat kampung tu, dekat perumahan tu bersatu padu. Tidak berbalah, tidak bergaduh. Macam tu. Okay. Ustazah harap anak-anak Ustazah semua faham apa yang Ustazah terangkan sebentar tadi. Okey, slide yang kedua terakhir adalah akibat mengabaikan hak jiran. Akibat ni adalah berlawanan dengan faedah tadi. Akibat ni adalah perkara buruk yang kita dapat kalau kita mengabaikan hak jiran. Mengabaikan ni maksudnya adalah kita tidak mengambil peduli, kita tidak cara, Kelantan kata kan, kita tidak cara. Okay, jadi akibat mengabaikan hak jiran. Perkara buruk yang kita dapat kalau kita tidak kisah langsung pasal jiran kita. Okay, yang pertama adalah dibenci Allah dan Rasul. Tadi disukai Allah dan Rasul. Tapi kalau kita berbuat buruk kepada jiran, kita dibenci Allah dan Rasul. Semua orang tak nak kan dibenci Allah dan Rasul. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu elakkan berbuat buruk kepada jiran. Okay, yang kedua adalah tiada persefahaman. Macam mana ni tiada persefahaman? Tiada persefahaman ni maksudnya tak ada kata persefahaman. Maksudnya lah Ustazah bagi contoh untuk anak-anak senang faham. Contohnya kita selalu bergaduh dengan jiran kita, kita selalu tak sependapat dengan jiran kita, kita selalu berselisih pandangan dengan jiran kita kan. Macam itulah kita selalu bergaduh. Maksudnya kita tak faham jiran kita pun tak faham kita. Jadi selalulah gaduh. Jadi tak harmoni lah, tak tenang dan aman tadi kan. Okey, yang ketiga, masyarakat mundur dan berpecah belah. Tadi untuk anak-anak senang ingat. Okey, tadi kita masyarakat bersatu padu kan. Jadi lawan dia adalah masyarakat mundur dan berpecah belah. Mundur ni apa Ustazah? Mundur ni maksud dia tidak maju. Tidak maju dan berpecah belah. Maksudnya kalau kita berbuat buruk kepada jiran kita pun buat buruk kepada kita, kita saling tak ada persefahaman. Tak berbaik langsung. Lepas tu jadi berpecah belah lah. Maksudnya contohlah kita ambil tahu pasal kita je. Jiran sebelah pula ambil tahu pasal dia je, pasal family dia je. Jadinya tak ada kat situ kesepaduan tu.
Okey. Yang terakhir adalah jiwa tidak tenang. Jiwa tidak tenang. Tadi hidup tenang dan aman, ni jiwa tidak tenang pula. Macam Ustazah ceritakan tadi, kalau kita berbuat buruk kepada jiran kita, kita akan rasa tidak tenang. Sebab apa? Sebab kita telah melukakan hati jiran kita. Dan kemungkinan jiran kita akan buat balik perkara buruk tu kepada kita. Dan kita pun akan rasa risau, akan rasa tak tenang, duduk kat rumah pun rasa macam tak happy kan, tak gembira. Sebab apa? Sebab hubungan dengan jiran kita tu tak baik. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap anak-anak faham apa yang Ustazah explain ataupun apa yang Ustazah ceritakan. Okey, kalau anak-anak ada persoalan, boleh saja WhatsApp Ustazah kan, ataupun WhatsApp di Telegram pun boleh. Okey, dan Ustazah harap sangat yang anak-anak semua mengamalkan apa yang anak-anak belajar hari ni kan. Maksudnya anak-anak dah tahu kalau buat macam ni tak baik, kalau buat macam ni baik. Jadi Ustazah nak anak-anak Ustazah semua mengamalkan. Maksudnya apa? Buatlah. Maksudnya buat yang baik, tinggal yang buruk-buruk tu, terutama kepada jiran kita. Saling menghormati jiran, saling menyayangi jiran. Okey, itu saja daripada Ustazah hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Ustazah harap anak-anak semua sentiasa sihat dan Ustazah tak sabar nak jumpa anak-anak semua kalau sekolah dah buka nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.